nama saya lah. Nama saya Azizkan Absani. Jadi saya daripada Sen3. Jadi saya buat satu konseling individu untuk subjek konseling individu. Jadi yang pertama kita bagi tahu pasal etika kerasian. Jadi seperti yang cik tahu, kami sebagai konselor, kami menjaga etika kerasian dan semua benda yang cik ceritakan kami akan jaga dan rahsia mungkin. Jadi kalau encik ada dengar berita tentang isu encik dekat mana-mana, encik boleh bagi tahu dekat saya punya lecturer lah. Jadi boleh encik buat perkenalan diri dulu. Okey, nama saya Muhammad Ibrahim Mustirani. Umur 19 tahun. Tinggal di Kabupaten Kelantan. Encik semester 2. Ya, saya semester 2. Maknanya encik belum ambil belum ambil khusus ni kan? Saya sebenarnya itu saya di jurusan diploma konservasi. Jurusan diploma juga. Jadi encik tinggal kat UNESCO atau dekat Malaysia? Saya tinggal di UNESCO. UNESCO. Jadi apa yang perasaan encik tinggal kat UNESCO? Sebab orang kata UNESCO ni banyak benda yang orang kata teruk lah. Jadi apa pendapat encik tentang UNESCO? Pendapat saya, sekarang pun saya setakat ni alhamdulillah tak ada apa okey lagi. Tak ada yang tak ada yang buatkan saya tak suka. Maknanya dah daripada sen lepas dah perlu tinggi lah. Ya, saya satu. Daripada sen. Jadi kalau boleh saya nak tahu pasal kenapa Encik Aiman lah, saya panggil Aiman. Kenapa Aiman ambil kos diploma khusus? Kalau boleh sebut. Sebab saya memang minat untuk cuba bidang kuasa saya. Kenapa? Sebab keluarga saya pun ramai yang banyakkan dia nak lulusan kaunseling. Oh, maknanya daripada keluarga dia bagi saranan lah. So saya pun minat untuk cuba bidang kuasa. Jadi cerita sedikit tentang keluarga Aiman boleh? Keluarga saya merupakan anak ke-10. Anak bungsu lah. Anak bungsu. Anak 10 kan? Anak ke-10. Saya ni sekolah adik-beradik. 7 kakak dan 3 abang. 7 kakak? 7 kakak. Maknanya tak balance lah, 7 kakak 3 abang. Tidak ada sini lima. Ibu saya suri rumah, ayah saya kerja sendiri. Lepas tu abang kakak saya semua dah kerja. Semua dah kahwin. Ada yang kahwin. Tapi 3-4 orang maksud saya. Okey, kalau yang tulis dekat orang hari ni, Aiman dulu umur 19 tahun. Ya. Jadi kalau saya boleh tahu abang yang atas Aiman pun maknanya yang atas Aiman. Yang atas saya kakak. Tapi saya berumur 23. 23 tahun. Maknanya tak ada orang beza lah. Tak tahu saya. Baik, dia still ambil student ke dia kerja? Dia kerja at the same time dia sambung dia sarjana mulia konseling. Buat dua sekali. Jadi Aiman yang paling bongsu lah. Biasanya orang kata yang bongsu ni manja betul. Bagi Aiman ada 7 kakak. Jadi biasanya 7 kakak dan Aiman bongsu. Adakah Aiman manja ataupun jenis yang keras? Saya bukan seorang yang manja. Suka berdiri sendiri. Tak mudah. Kalau dia tu tak mudah mengalir. Ya, terima kasih. Jangan mengalir. Walaupun kita bongsu. Betul-betul. Tapi 7 kakak tu tak ada apa-apa kata, tak ada apa-apa masalah lah.
Tak ada. Tak ada macam ada orang datang kita cakap kakak kau orang buat boleh kerja tak ada macam tu. Sangat tak ada. Jadi pun boleh tahu kan seorang berumur 19 dan study kat USAID. So, saya nak tanya satu lagi soalan. Memang biasa duduk USAID ni kan? Ya, Memang selalu dimakan. makan. Saya ni makan tak suka kadang-kadang makan. Kalau tengah hari tak ada malam dekat kedai bawah ini suka. Maknanya just ikut program tu. Kalau memang dari sini sih. Tapi kat sini semua buat tak bagian. Ada mana? Dia ada pros and cons. Maknanya Aiman ni dia yang tak pilih satu kedai. Satu kedai kalau kedai tu murah, satu kedai tu Tak. Saya ni sebenarnya kalau memang dari sini saya. Sana. Kat sini boleh Aiman berasal daripada Kelantan. Ya. Rumusan Kelantan. Jadi saya sebenarnya orang Kelantan juga. Jadi Aiman ni biasa tak kalau saya cakap dalam bahasa luar ataupun nak saya guna bahasa Kelantan. Kalau tak saya okey. Okey, bahasa luar. Kalau macam tu saya buat rumusan sikit lah. Jadi Aiman ni seorang remaja yang masih 19 tahun dan bapa kerja sendiri dan mak suri rumah. Ada 7 orang kakak dan 3 orang abang dan memang paling bongsu lah. Okay. Jadi saya rasa itu dari untuk sesi pertama kita. Jadi saya akan mulakan sesi kita pada harian lain lah. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa sendiri itu saja lah dari saya. Itu dari lain masa. Okay. Dan masa depan tu saya akan Aiman akan cerita saya lah. Saya akan dengar Aiman akan cerita saya masalah yang Aiman tulis dalam orang tempat ni lah. Okay. Saya nak tanya satu hal lagi. Boleh tak saya rekod video perbualan kita berdua? Untuk saya seorang yang sikit malu. Boleh tak kalau tak ada? Boleh je. Kalau tak nak rekod, tapi kalau saya tak rekod, saya kena guna suara tak apa. Suara saya tak nak manikot. Kalau untuk yang pertama ni macam Dan ini boleh. Boleh. Untuk yang belakang saya ikut suara dulu. okey. Terima kasih atas pemahaman. Okey, terima kasih Aiman atas sesi pertama kita. Jumpa lagi lain masa. Okey. Okey. Assalamualaikum Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi macam mana hari ni? Okey tak? Alhamdulillah okey. Jadi ini masuk sesi kedua bagi kita lah. Jadi apa yang Aiman rasa ni? Rasa hari ni mood ke macam mana ke? Mood Aiman Okey. ni macam mana? Mood hari ni okey je, tak ada masalah. Cuma rasa penat sikit sebab banyak kelas hari ni. Penat sebab banyak kelas lah. Okey, faham? Okey, saya rumuskan balik yang sesi pertama punya. Yang pertama, Aiman bagi tahu pasal latar belakang Aiman. Aiman berumur 19 tahun dan merupakan anak bongsu daripada 10 orang adik-beradik. Jadi, Aiman tinggal dekat Pengurusan Kelantan. Ayah bekerja sendiri dan ibu sebagai suri rumah. Betul? Betul. Jadi kalau mengikut apa yang kita pergi tugaskan isu boleh. Boleh. Kalau kita pergi tengok dekat Aiman punya isu yang Aiman bagi dekat dalam borang termaklum ni, Aiman ada 3 isu, iaitu satu kesunyian, kedua akademik dan pelajaran dan ketiga kerjaya. Jadi yang saya nak tahu, yang pertama lah, kenapa Aiman kesunyi? Sebab apa? Kenapa kesunyian? Okey. Untuk sekarang saya rasa macam kesunyian sebab
Sebelum ni saya ada rapat dengan kawan saya. Okey. Lepas tu sekarang dah macam tak rapat dah. So macam tak renggang. Oh, maknanya Aiman jenis orang yang satu kawan satu tu je. Tak juga, cuma ni macam kalau Yang rapat lah. yang rapat. Kalau nak kawan dengan orang lain tu dia ambil masa sikit. Jadi itu kawan Aiman rasa kawan baik lah, sahabat lah. Betul. Dia duduk kat sini juga. Siapa? Kawan Aiman duduk kat Oh, Yusai. dia duduk kat Kelantan. Duduk kat Kelantan, tapi dia tak start di sini lah. Tak lah. Oh, maknanya jauh. Apa ni, kawan pun pisah jauh lah. Kawan bisa je. Jadi ceritakan sedikit pasal akademik pelajaran ni. Macam mana SEM 1 punya result, kalau saya boleh tahu. Akademik pelajaran saya. Okey, pelajaran saya SEM 1 setakat ni CGPA 3 poin ke atas lah. Maknanya 3 kat. Dan SEM 2 saya tengah lalui sekarang. Setakat ni cuma sekarang dalam pelajaran saya agak down sebab mungkin saya banyak banyak komitmen. Okey. Komitmen saya contohnya saya memegang banyak jawatan. So maknanya saya tak boleh fokus sangat dekat pelajaran saya. So menyebabkan saya down. Kalau saya boleh tahu, jawatan apa yang Aiman pegang? Okey, sebelum ni saya ada pegang jawatan Sekretariat MPK. Jadi Aiman rasa benda apa ni, jawatan MPK tu mengganggu pelajaran Aiman lah. Dia juga dia mengganggu sedikit, tapi kita kena positif lah kan, sebab kita yang nak masuk dalam organisasi tu. Betul. Tapi sometimes tetap ada rasa down tu. Maknanya kalau lihat daripada CGPA Aiman yang 1.0, yang semester 1 punya, yang masih lagi 3.0 ke atas, maknanya masih okey lah akademik pelajaran Aiman. Dan adakah Aiman masih lagi dalam MPK sekarang? Sekarang saya dalam fasa turun, maknanya dah nak habis kontrak dah. Oh, dia memang kena ada kontrak MPK? Ya, dia setahun sekali. Oh, maknanya kalau Aiman nak ambil APK balik, kena sambung balik. Kena sambung ataupun kena interview balik. Jadi bagi Aiman, apa mata pelajaran yang Aiman rasa susah ni? SEM ni ke? Yang SEM ni? SEM ni saya rasa yang agak susah adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Kenapa? Aiman tak suka Arab lah? Sebab saya memang dari dulu tak ada basic Arab. So untuk saya agak susah. Tak ada basic Arab? Ya. Kalau boleh, kenapa Aiman rasa tak ada basic Arab susah? Sebab bukan kat sini kan dia ajar semua basic tu dekat awal. Maknanya SEM 1 dia start balik basic. Ya, SEM 1 dia start basic. Cuma saya macam mana cakap, kalau saya memang jenis tak minat Arab. Minat Arab. Oh, itu satu je? Itu satu je setakat ni. Setakat ni subjek-subjek kaunseling semua saya boleh bawa setakat ni. Apa yang Aiman ambil, kalau saya boleh tahu subjek kaunseling? Subjek kaunseling saya ambil psikologi sosial, psikologi perkembangan, teori kaunseling. Oh, teori dah ambil? Teori tengah ambil. Bagi Aiman teori tu susah tak? Teori tu susah, tapi setakat ni saya boleh go lagi lah. Dengan lecturer mana? Lecturer saya San Rizwani. Oh, okay. Jadi bagi Aiman lecturer tu lecturer yang bagus lah. Dia senang faham belajar. Ya, belajar dengan dia senang faham. Aiman tak ada buat ni, tak ada buat macam list ke ataupun peta minda berkaitan bahasa Arab? Saya setakat ni ada, cuma still tak boleh nak faham.
Maknanya sebab saya memang tak boleh nak go dengan bahasa Arab. Yelah, sebab benda tu pun orang kata macam BI kan. Ya. Saya faham. Okay, jadi yang ketiga isu yang Aiman cakap ialah isu kerja dan kerjaya. Jadi kenapa Aiman yang kerja-kerjaya? Bagi Aiman, kaunseling ni tak boleh bawa pergi mana-mana ke atau macam mana? Kan saya takut lepas diploma saya bercadang untuk sambung degree. Degree Dekat sini juga. InsyaAllah di UFC, degree pendidikan ijazah sarjana muda pendidikan kaunseling, bimbingan dan kaunseling. So saya takut lepas daripada saya ambil tu, saya tak dapat kerja yang saya nak. Jadi kerja yang Aiman nak tu apa? Okay, saya memang mengimpikan untuk menjadi seorang tenaga pengajar, cikgu Kaunselor lah. guru kaunselor. Kalau saya boleh tahu, Aiman cakap masa sesi pertama yang menjadikan Aiman nak ambil sesi yang menjadikan Aiman nak ambil kaunseling ni sebabkan kakak-kakak dan abang-abang lah. Betul. Adakah abang-abang dan kakak-kakak tu pun cikgu kaunselor juga atau macam mana? Ya, dia untuk kakak saya dia bakal kaunselor sebab dia pun menyambut ijazah sarjana muda dalam bidang kaunseling. Dan saya mempunyai kakak ipar. Saya mempunyai kakak ipar yang seorang guru kaunseling di SMK kat mana tak ingat, di Negeri Sembilan. Maknanya sebab itulah Aiman nak jadi cikgu kaunseling ni. Ya, betul. Tapi Aiman tahulah macam mana cikgu kaunseling ni buat apa, tahu. Ya, tahu. Sebab saya pernah tanya kakak ipar saya. Oh, maknanya Aiman ada semangat lah untuk jadi cikgu kaunseling. Ya, betul. Jadi kalau saya boleh tahu, Aiman rasa boleh tak Aiman nak bawa diploma ni untuk dapatkan ijazah dekat UC nanti? InsyaAllah kalau kerja keras boleh. Kalau ada rezeki lah orang kata. Kena hard work lah sikit, kena kerja kuat sikit. Okay, saya rasa itu saja. Ni pun dah nak dekat 30 minit dah kita punya sesi kedua ni. Jadi saya akan tangguhkan sesi dan kita akan jumpa lagi dalam sesi ketiga lah. Sebelum tu saya akan rumuskan balik apa yang Aiman cakap. Jadi pertama, Aiman cakap Aiman kesunyian sebabkan kawan lama dah lama tak jumpa. Yang kedua, sebabkan akademik Aiman jenis yang basic bahasa Arab tak tahu, maknanya susah untuk kejar dalam bahasa Arab lah. Yang ketiga, kerjaya. Aiman nak jadi seorang guru kaunseling dan buat masa sekarang Aiman rasa pening lah sebab Aiman rasa diri tu tak layak untuk kerjaya kaunseling. Betul? Betul. Okay. Jadi itu sajalah saya rasa daripada sesi kedua kita. Jadi saya akan tangguhkan sesi untuk sesi ketiga. Terima kasih atas kehadiran Aiman yang ini. Okay, Okay, Assalamualaikum Aiman. Kembali lagi kita dalam sesi ketiga. Jadi saya pertama kali saya ucapkan terima kasih lah sebab sudi hadir untuk sesi ketiga ni dan keep konsisten untuk hadir dalam sesi konseling kita. Jadi macam mana Aiman rasa ini? Okey tak? Okay, hari ni rasa okey je, tak ada masalah. Tak ada rasa macam sesi sebelum ni saya rasa penat kan. Sesi kedua. So sekarang alhamdulillah banyak rehat dah sekarang. Okay, cukup rehat. Okay, jadi Aiman baru datang daripada mana? Baru habis kelas ke? Baru lepas makan ke? Okay, ni saya baru lepas makan. Oh, baru lepas makan. Okay. So makan kat mana? Makan dekat bawah asrama. Okay. Kat sana okey makanan dia? Setakat ni kena dengan cita rasa saya. Dia main dengan kedai mamak tu kan? Ya, betul. Okay. Jadi kembali dah kita pada sesi
sesi ketiga kita. Jadi pertama sekali saya bagi tahu tentang kerahsiaan lah. Jadi saya sebagai kaunselor, saya terpaut dengan etika kerahsiaan yang di mana kalau saya menyebarkan isu yang dibawa oleh Aiman dalam sesi ini keluar, Aiman boleh saman saya ataupun bagi tahu dekat saya punya lecturer lah. Jadi kalau Aiman ada dengar isu Aiman dekat mana-mana, Aiman boleh bagi tahu lecturer saya lah. Okay, jadi saya buat rumusan dulu bagi sesi kedua. Sesi kedua Aiman ada kata Aiman sunyi sebabkan kawan Aiman dah lama tak jumpa. Ya, betul. Okay, yang kedua Aiman pun cakap juga Aiman punya akademik sekarang semua okey, tetapi ada satu iaitu bahasa Arab yang bagi Aiman susah untuk dibawa. Ya, betul. Dan yang ketiga kerjaya Aiman rasa Aiman jadi seorang cikgu kaunseling. Jadi Aiman dah ada orang panggil plan untuk ke hadapan. Ya, betul. Jadi untuk sesi ketiga saya nak tekankan pasal akademik dan pelajaran lah. Sebab saya fikir balik isu Aiman ni, bagi saya kejaya dengan kesunyian tu Aiman boleh adjust sendiri. Kalau macam kesunyian, Aiman mungkin jumpa kawan-kawan baru kat sini. Dan kalau kejayaan, Aiman pun dah ada plan sendiri. Ya, betul. Jadi yang saya rasa yang saya boleh ambil sebagai isu besar iaitu akademik pelajaran lah. Seperti Aiman cakap, Aiman susah untuk bawa bahasa Arab. Ya, betul. Dan Aiman juga cakap Aiman ada buat peta minda tapi tetap tak jalan juga. Ya, betul. Jadi persoalan saya rasa macam mana Aiman rasa kan? Aiman nak bawa bahasa Arab tu, maksudnya apa yang Aiman rasa Aiman kena buat untuk Aiman boleh pergi dengan bahasa Arab? Saya rasa setakat ni, tapi no choice patutnya. Nak tak nak saya kena ambil kan. Saya rasa kalau boleh saya tak nak subjek tu ada dalam saya punya apa orang panggil list subjek. Tapi nak tak nak kita kena ambil, no choice. So saya rasa mungkin saya kena banyakkan berjumpa dengan lecturer, tanya tentang apa yang saya tak faham. Saya rasa dengan cukup saya boleh go. Jadi kalau saya boleh tahu markah bahasa Arab 1 yang SEM 1 punya berapa? Sorry, maaf. Ini bahasa Arab 1. Ini bahasa Arab 1? Ya. Maknanya Aiman belum ambil bahasa Arab lagi lah SEM 1. Ya. Jadi Aiman pun dah tahu Aiman kena buat kena ambil je bahasa Arab ni. Jadi soalan saya, Aiman suka tak bahasa Arab? Sebenarnya saya memang apa nak cakap, memang tak ada ni. Saya memang tak ada basic dari dulu lagi. Last basic pun dari sekolah rendah rasanya. Tapi Aiman suka lah bahasa Arab ni? Suka untuk belajar, tapi untuk minat tu Tak. Ya, betul. Kalau saya boleh tahu contoh subjek yang Aiman minat apa? Kalau dalam diploma yang Aiman ambil ni. Untuk diploma counselling, antara subjek yang saya suka, subjek counselling semestinya saya suka. Lepas tu yang lain, English pun salah satu subjek yang menjadi kegemaran saya. Oh, Aiman suka English? Ya, betul. Tapi tak suka Arab? Suka untuk belajar, tapi untuk minat tu tak ada. Maknanya Aiman kalau English Aiman boleh pergi lah. English memang saya memang dari dulu lagi memang boleh go dengan English. Jadi kita boleh buat rumusan kat sini. Aiman suka bahasa Arab tetapi suka untuk belajar. Ya, betul. Maknanya Aiman mungkin bagi Aiman susah lah benda tu sebab Aiman tak ada basic Aiman cakap kan. Ya, mungkin sebab tak ada basic tu menyebabkan saya tidak mempunyai minat untuk mendalami bahasa Arab. Sebab saya dulu pun merupakan pelajar sekolah menengah, bukan sekolah agama. Maknanya Aiman sekolah menengah memang tak ada ambil langsung. Memang tak ada ambil.
Last rasanya masa dah jam 5 dah jam 4 macam tu je. Jadi saya rasa Aiman pun dah dapat sendiri apa ni jawapan berkaitan bahasa Arab Aiman ni. Seperti Aiman cakap tadi, Aiman kena berusaha lebih untuk akademik dan pelajaran. Tapi saya nak tahu, kalau boleh saya nak tahu apa yang Aiman akan buat untuk usaha tu. Untuk usaha faham bahasa Arab pun. Mungkin saya akan dalam kelas mungkin saya akan banyak bertanya. Macam sebelum ni saya banyak diam. Tak faham diam. Tapi mungkin lepas ni mungkin saya akan lebih banyak bertanya kalau ada yang tak faham. Selain itu mungkin saya akan tanya kawan-kawan yang terdekat yang tahu bahasa Arab. betul. Untuk mempunyai minat dalam diri dengan bahasa Arab. Okay, jadi bagi kesimpulan tadi, Aiman suka bahasa Arab tapi agak sukar bagi Aiman. Agak sukar. Tak ada basic pun cakap. Yang kita tahulah, basic Arab ni dia berkaitan dengan bahasa. Kita kena tahu perkataan dia. Ya, betul. So Aiman rasa apa cara Aiman nak faham perkataan tu. Itu contoh macam BI, bahasa Inggeris, kita ada kamus, kita boleh tengok kamus. Tapi bagi Aiman, kalau Aiman nak faham bahasa Arab, maknanya satu perkataan daripada bahasa Melayu tu Aiman nak translate kepada bahasa Arab, macam mana Aiman nak buat? Biasanya saya guna Google Translate lah untuk faham. Maknanya Aiman ada kajian dah. Ya, ada buat kajian. Bukannya tak minat terus tak nak belajar, tak. Okey. Minat kita cuba ceburi slow-slow. Maknanya ada lagi lah secebis rasa ada. nak belajar bahasa Kita tahu bahasa Arab ni bahasa Nabi kita. Betul, ya. Bahasa Nabi kita. Betul-betul. Jadi Aiman pun dah tahu perjalanan Aiman nanti macam mana. So Aiman pun ada cakap tadi, Aiman mungkin akan tanya lecturer ataupun tanya kawan-kawan berkaitan dengan bahasa Arab pun tak. Dan Aiman juga ada cari Google Translate berkaitan dengan perkataan-perkataan yang tak difahami lah. Jadi saya rasa itu saja sesi ketiga kita. Saya pun tak ada nak cakap apa-apa lagi. Sedangkan Aiman pun dah faham apa yang perlu dibuat, apa yang tak perlu dibuat oleh Aiman. Jadi saya akan tamatkan sesi hari ni. Sebelum tu saya akan tanya Aiman dulu. Aiman nak teruskan sesi ni ke ataupun nak tamatkan sesi? Okey, untuk saya rasa saya tamatkan sesi ni sebab saya dah dapat celik akal. Maknanya saya akan tamatkan sesi ni pada hari ni lah. Maknanya ni hari last kita jumpa. Okey, bagi Aiman next nanti kalau Aiman ada masalah ni lagi ataupun ada masalah lain, Aiman boleh contact saya lah. Dan kita boleh plan untuk buat sesi yang seterusnya. Okey. Tapi bukan sambung sesi ni lah, dia sambung sesi baru. Okey.